Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, nescaya Allah akan mengelokkan, akan memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sadaqallahul azim. Saya hormati saudari kalimah kita, seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Gelap sebelah sana malam ni. Hujan. Baik, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya, atas taufik dan hidayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat berkesempatan untuk solat berjemaah di Masjid Al-Hasaniyah ini, dan juga seperti biasa sementara nanti masuknya waktu isyak kita sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa jua yang kita buat pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan amalan kita pada malam ini melayakkan diri kita, insya-Allah, Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di dalam syurga, insya-Allah. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita, sedikitlah saya nak bawa satu kata-kata Sayyidina Ali yang disebut dalam kitab Nasahihul Ibad, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ada kitab Arab dan ada kitab Melayu. Ada versi yang terbaru tu 2022 ada cetakan yang terbaru. Dalam kitab nasihat kepada hamba-hamba, kan Nasaihul Ibad. Dalam tu ada penulis menyusun, ada satu nasihat, dua nasihat, 3 nasihat, sampai 10 nasihat. Pada malam ini saya nak bawa satu kata-kata Sayyidina Ali yang disebut dalam kitab tersebut, syarat-syarat untuk kita mendapat syurga. Apa kata Sayyidina Ali? Dan benda ni pun kita biasa dengar, mungkin ustaz kita dah pernah sebut, cuma sebagai ulangan saja. Sayyidina Ali ada sebut dalam kitab tu, disusun dia tulis dalam 6 syarat untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut oleh Sayyidina Ali
Dalam riwayat disebut man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannah matlaban wala 'anil nar mahraban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, berarti dia telah mendapat kunci untuk membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka. Kita boleh rujuklah dalam kitab Nasrul Ibad ni. Kitab Nasrul Ibad ni dia menghimpunkan kata-kata, ada riwayat hadis Nabi SAW, riwayat-riwayat kata-kata para sahabat, kemudian para hukama yang kita boleh sebagai kita kata motivasi ataupun nak menguatkan semangat kita untuk melaksanakan suatu ibadah. Yang pertama dia kata awwaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. 6 perkara tersebut ialah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah, lalu kita mentaatinya. Jadi insya-Allah pada malam ni mudah-mudahan kita yang duduk dalam rumah Allah ni, masjid ni, yang pertama ni tanda kita taat kepada Allah, kan? Kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, kemudian kita buat, kita ikut. Itu yang pertama. Kita mengenal Allah ataupun kita mengetahui Allah, lalu kita mentaatinya. Allah suruh kita buat benda-benda baik, kita buat benda-benda baik. Allah suruh kita solat berjemaah, kita buat solat berjemaah. Allah suruh kita solat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'arafa syaitan fa'asahu. Wa'arafa syaitan fa'asahu. Dia mengenal syaitan, mengetahui syaitan, lalu dia menerhakai, maknanya dia memusuhi syaitan tersebut. Maknanya dia tak buat apa yang syaitan hasut kita, dia tak ikut, dia memusuhi syaitan, kan? Wa'arafa syaitan fa'asahu. Syaitan suruh kita buat benda yang tak elok, syaitan suruh kita buat benda yang tak elok, kan? Syaitan suruh kita buat benda yang tak elok, lalu kita tak buat. Yang ketiga, wa'arafa al-akhirah fatalabaha. Mengetahui tentang akhirat, lalu kita berusaha mendapatkannya. Kita tahu kan, pada hari akhirat kelak kita akan dibangkitkan, kita akan dibalas, kita akan disoal disoal oleh para malaikat, apa sebagainya tu. Kita tahu semua tu. Kehidupan kita akan dibangkitkan. Semua kita ni akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Lalu kita membuat persediaan untuk kita menghadapi suasana di hari akhirat. Wa arafal akhirah fatalabaha. Orang yang kita tahu bahawa orang yang melakukan amal soleh di atas muka bumi ini, dunia ini, dia akan mendapat ganjaran yang baik isi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi kita di atas dunia ni kita berusaha untuk buat benda baik. Mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita akan mendapat ganjaran yang baik seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan yang keempat, wa'arafa ad-dunya farafadaha. Dia mengetahui ataupun dia mengenal dunia, kemudian dia meninggalkannya. Disebut di sini maknanya kita mengambil dunia sekadar yang diperlukan untuk hidup. Sebab ada orang dia lupa tentang akhirat, dia sibuk dengan dunia, urusan dunia, sehingga melupakan akhirat. Itu kadang ada orang bekerja sampai lupa nak solat dan tinggal ibadah, nak cari rezeki di dunia, sanggup derhaka kepada Allah, buat perkara-perkara maksiat, mendaharat dan sebagainya. Jadi orang yang layak untuk dapat syurga ni, dia ambil dunia setakat yang diperlukan sahaja. Maksudnya tidak melupakan tentang kewajipan kita yang akan disoal selepas kematian dia di akhirat. Kemudian yang kelima, wa'arafa al-haqqa fattaba'ahu.
Dia mengetahui perkara yang benar, yang hak, lalu dia mengikutnya. Contoh, kita datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, kan? Para asatizah kita ajar kita, beritahu kepada kita tentang sesuatu perkara yang hak, yang benar, maka kita ikut, kita buat apa yang perkara-perkara yang benar tersebut. InsyaAllah, bila kita buat perkara tersebut, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal tersebut, InsyaAllah syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita akan dapat, insyaAllah. Dan yang keenam, wa'arafal batila fajtanabahu. Dia mengetahui perkara yang salah, lalu dia meninggalkan, ataupun lalu dia menjauhkan. Dia tahu buat benda ni tak boleh, Allah larang, buat benda ni tak boleh, Allah murka, kan, agama tak suruh, lalu dia meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, kan, 6 perkara ini insya-Allah dia menjadi anak kunci kepada kita untuk membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka. Wallahu a'lam. Bagus juga baca kitab tu, kalau siapa yang dia mudah-mudah, ada sebut tentang Sayyidina Ali, ada sebut tentang nikmat, kan? Ada 6 nikmat, kategori jenis-jenis nikmat, ada sebut dalam kitab ni. Kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Baik, itu cukup sekadar sebagai mukadimah kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali ni kita buatlah, kita buat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita. Hadis yang ke 90, bab yang ke-50. Bab yang ke-50, hadis yang ke-90. Bab qublatis sibyan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bab qublatis sibyan. Bab pada menyatakan mencium kanak-kanak. Imam Bukhari susun dalam kitab ni salah satu bab ni ialah bab qublatis sibyan. Bab pada menyatakan mencium kanak-kanak. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naz'a Allahu min qablika ar-rahmah aw amliku laka an naz'a Allahu min qablika ar-rahmah. Sahih itu dah hadis sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, seorang Arabi yang bernama Aqra bin Habis telah datang ke jumpa Nabi SAW. Lalu dia berkata, apakah kalian mencium kanak-kanak anak-anak kalian? Sedangkan kami tidak mencium mereka. Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak ada kuasa menahan, yakni menghalang jika Allah telah mencabut daripada hatimu akan rasa kasih sayang. Nabi tak jawab, ya kami cium, tak. Tapi mencium kanak-kanak ni sebagai tanda kasih sayang ni, dia merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada hati perasaan setiap manusia. Fitrah, kan, fitrah kita ni bila kita tengok budak-budak, kita akan rasa sayang, kita akan rasa nak cium dia, nak sayang pipi dia dan sebagainya. Itu fitrah. Sebab kata Nabi, aku tidak ada kuasa menghalang jika Allah telah mencabut daripada hatimu akan rasa kasih sayang. Maknanya orang yang tak sayang kepada anak-anak ni, itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala mencabut perasaan rahim, rahmat itu daripada hati dan juga perasaan orang tersebut. Fitrahnya orang yang biasa ni kita akan sayang, akan suka kepada budak-budak. Suka kepada kanak-kanak. Kita dah baca sikit yang benar-benar lepas tu kan.
Ini adalah fitrah. Maka boleh tak boleh? Boleh lah. Kita cium budak-budak. Baik. Tapi ada juga orang yang dia tak suka budak-budak tak. Sebab tu ada yang sampai sanggup mendera, kan? Dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam media-media kadang-kadang ada tak? Ada contoh mana yang pada sebuah tadika kan, dia mendera budak-budak, apatah lagi dia nak cium, kan? Ini Allah cabut perasaan kasih sayang. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita ni jangan bagi Allah cabut perasaan kasih sayang daripada hati kita, daripada perasaan kita kepada anak-anak. Malah bukan kepada anak-anak kita sahaja ataupun cucu kita sahaja. Kita tengok anak-anak orang lain pun sama. Perasaan kasih sayang tu kena ada. Kena ada. InsyaAllah kebanyakan kita ni, alhamdulillah kan, bila kita tengok budak-budak kan, kita rasa sayang tu. Rasa sayang. Baik, itu hadis yang bab yang ke-91, hadis yang ke-90. Dia ada dua hadis. Kita baca hadis satu lagi, hadis yang ke-91. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala haddatsana Abu Salamah bin Abdul Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa 'indahu al-Aqra' bin Habis التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم ولا يرحم. Man la yarhamu wa la yurham. Ini pun kita biasa dengar ayat ni. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah mencium Hasan bin Ali, dan di sisi baginda Nabi SAW ada Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Lalu Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, dan aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Maka Rasulullah SAW memandang kepadanya kemudian bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Man la yarhamu wa la yurham. Dalam ayat ni kan, Nabi mencium cucu dia. Di sebelah dia tu ada sahabat yang bernama Al-Aqra' ibnu Habis yang sedang duduk. Lalu Al-Aqra' ni tengok Nabi cium begitu, kemudian dia kata, aku ada 10 orang anak dan aku sekali pun tak pernah cium dia. Dan Nabi kata apa? Sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Jadi kita mencium anak-anak ini sebagai apa? Sebagai tanda kita kasih dan sayang kepada mereka. Bukan sebab nafsu, bukan sebab syahwat tak, sebab kita kasih dan sayang. Man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Kalau kita tak pernah sayang kat anak kita, macam mana anak-anak kita nak sayang kat kita, kan? Bukan cium saja lah. Kalau kita tak ambil berat, tak menunjukkan sifat kasih dan sayang kepada anak-anak, maka kita pun mungkin tidak dapat kasih dan sayang daripada anak-anak. Tapi ada juga anak kita bagi kasih sayang sepenuhnya, tapi ujung-ujung anak-anak ada buat tak kisah kita. Ada tak? Ada kan? Ada. Masa dia kecil kita yalah makan, pakai apa yang dia nak semua kita bagi, sampailah dia kerja. Kan? Bila dia dah bekerja, kita minta tolong sikit pun dia berkira dengan kita. Kan? Cakap sikit dia macam dia macam melenting, marah, tak setuju, kan? Sedangkan kita yang didik dia, kita yang jaga dia. Kalau berlaku macam tu, macam mana?
Kata Nabi, man la yarhamu wa la yurham, kan? Siapa-siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Tapi ni kita dah bagi kasih sayang. Kalau berlaku macam tu, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebalik ujian Allah itu pasti ada rahmat. Ada rahmat. Yang penting kita kena sayang kepada anak-anak kita. Dalam syarah disebut orang yang tidak mahu menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, ia tidak akan mendapat balasan kasih sayang daripada Allah yang maha penyayang. Jadi kita kena buatlah, kita kena tunjuk, kita kena bagi kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Macam-macam kita boleh buat, kan? Kita mendoakan mereka, itu tanda kita kasih sayang kepada anak-anak kita. Doa. InsyaAllah yang ada dalam masjid ni selalu mendoakan kepada anak-anak kita. Karena kita komplain anak kita begini, tapi kita jarang berdoa untuk anak kita. Ataupun kita berdoa, kita tak faham apa doa yang kita minta. Itu pun satu kelemahan kita. Baik. Itu baik bab yang ke-50, bab mencium kanak-kanak. Mana yang boleh kita sayang, kita cium anak-anak kita. Saya ingat ada juga orang kadang-kadang dia malu. Ada juga anak dia tak bagi ayah dia, mak dia cium dia, kan. Tengok keadaan. Ada sebab mungkin tak biasa dan sebagainya. Baik, bab yang ke-51. Bab yang ke-51, bab adabil walid wa birrihi liwaladihi. Bab pada menyatakan adab seorang ayah dan berbuat baik kepada anak dia. Hadis yang ke-92, bab yang ke-51. Hadis ini adalah hadis mauquf. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana al-Walid bin Muslim 'an al-Walid bin Numair bin Aus annahu sami'a abahu yaqulu kanu yaqulun as-salahu min Allah wal adab min al-aba. Dan kitab itu dhaif al-isnad, maknanya dalam sanad ini ada yang perawi yang dhaif. Dalam cara sebut siapa? Al-Walid bin Muslim dan juga Al-Walid bin Numair itu. Dia menunjukkan riwayat ini dia dhaif lah. Daripada Walid bin Numair bin Aus bahwasanya dia telah mendengar ayahnya berkata, adalah mereka itu berkata, kesalehan itu daripada Allah, sedangkan adab itu daripada ayah. Soleh itu daripada Allah, adab itu daripada ayah. Apa maksudnya? Tanggungjawab ayah adalah untuk mendidik. Itu tanggungjawab ayah, untuk mendidik, beri pendidikan dan sebagainya. Itu tanggungjawab ayah. Nak membentuk peribadi anak-anak, akhlak anak-anak, akidah, kan? Ibadah dia adalah tanggungjawab mak ayah, tanggungjawab ayah, mak ayah. Tapi nak menentukan, nak memastikan anak itu jadi soleh ataupun tidak, solehah ataupun tidak, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mendidik tanggungjawab kita, bagi pendidikan tanggungjawab kita. Sebab tu ada juga, kan, bila kita dah hantar dah pergi sekolah agama, tapi bila dia habis, dia tak apa jadi manusia juga, kan? Ada tak? Ada. Sebab tu hidayah itu milik Allah. Soleh itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita memberi didikan yang terbaik kepada anak-anak kita.
Sebab anak-anak kita ni pun memang dilahirkan dalam keadaan fitrah kan. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan tu adalah dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Mak bapak dia lah nak menentukan sama ada dia ni nak jadi majusi ke Nasrani ke, adalah tanggungjawab gantung kepada mak ayah kita. Sebab tu kalau kita lihat dia anak-anak ni dia dalam Quran sebut dia sebagai apa kita kata perhiasan dunia kan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatud dunya kan? Harta dan anak-anak ni adalah perhiasan dunia. Dalam kehidupan kita yang berkeluarga ni pasti kita nak ada anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita. Sebab itu disebut anak-anak ni dia merupakan aset yang paling bernilai kepada mak ayah, kepada kedua ibu bapa. Sebab apa? Sebab anak-anak ni yang akan, kita pernah dengar, selalu kita dengar hadis Nabi SAW, apabila meninggalnya seorang anak Adam kan akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kan? Sadaqatan jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi atau waladun salih yad'u lahu. 3. Jadi sebab itu penting untuk kita memberikan didikan kepada anak-anak, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh, dan akhirnya dengan kesolehan anak-anak tersebut maka dia akan dapat mendoakan kita, amalan dia, kebaikan yang dia buat tidak akan terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Segala kebaikan yang dibuat, ganjaran kebaikan, kelebihan itu akan sampai kepada kita. Doa anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita tidak pernah memberi didikan kepada anak-anak kita, tak pernah ajar dia berdoa, nak berdoa untuk kita pun tak tahu. Bagaimana kalau kita telah meninggal? Adakah mereka mampu untuk berdoa kepada kita? Tak mampu. Sebab tu masa kita hidup, kita bagilah didikan yang sempurna kepada anak-anak, kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita memberi didikan yang sempurna, kita jaga dari sudut akhlak, ibadah, akidah dan sebagainya, insya-Allah Allah akan memberikan kesolehan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan kesolehan anak-anak kita itu, insya-Allah dia akan mendoakan kita, dia akan melakukan amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Itu yang penting kan. Dan kita tinggal harta banyak pun tidak boleh, takut tidak boleh membantu kita di akhirat. Sebab tu ada, saya catatkan kat sini sikit kan, kita perlu didik anak-anak kita. Yang pertama, kita kena menanamkan asas-asas keimanan, akidah yang benar kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu untuk mengajar, maka kita hantarlah anak-anak kita untuk belajar. Kemudian kita hendaklah berlaku adil terhadap anak-anak dalam memberikan kasih sayang dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Selain daripada itu, kita nak anak kita soleh, kita juga kena soleh. Kita nak anak kita soleh, kita juga kena soleh. Kita nak anak kita baik, kita kena baik. Kita nak akhlak anak-anak kita akhlak yang baik, tapi kita akhlak kita tak baik kan, tak kena. Kemudian antara lain kita mengampuni dosa-dosa anak-anak kita. Mengampuni dosa-dosa anak kita itu juga adalah tanggungjawab mak ayah.
Selain daripada kita memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, pendidikan agama itu sangat penting. Ajar anak-anak kita solat. Sebab ada setengah dia tak ambil berat tentang tanggungjawab anak-anak dia mendirikan solat. Mendirikan solat ni bukan kita sebut senang, tapi nak memastikan anak-anak mendirikan solat tanpa kita suruh dia bukan mudah lah. Wallahu a'lam lah. Saya tak tahu, saya pun ada anak-anak kan yang sedang membesar kan, 9 tahun, 14 tahun. Nak pastikan dia solat tanpa kita suruh tu, setakat ni macam belum boleh lagi. Yang 14 tahun tu kan, bukanlah saya nak apa kita kata, nak sebut kelemahan anak, tak. Nak ceritanya ini yang saya sedari. Mungkin tuan-tuan tak tahu lah, kalau sekali cakap anak semayang, dia terus semayang kan. Alhamdulillah lah, syukur banyak-banyak kan. Tapi yang apa yang sedang saya lalui ni, nak suruh solat tu, solat. Belum lagi nak tengok solat sempurna, nak suruh dia semayang. Susah kan. Selagi kita tak batuk, mana selagi kita tak suruh, dia tak buat. Suruh tu bukan sekali. Suruh daripada duduk baring depan TV semayang, dia bangun, dia tak terus pergi ambil wuduk lagi, dia duduk mana? Duduk dah kursi tu kan. Cepat, dia pergi dapur, dia buka peti ais kan, dia makan aiskrim tu, ambil aiskrim tu. Kita suruh dia semayang ni. Nak ceritanya bukan senang kita nak kata apa, nak didik anak-anak satu bab lah kan. Nak boleh dia pergi semayang tu kan, bukan mungkin 5-6 kali. 5-6 kali. Suara kita yang daripada yang slow, yang perlahan tu, dia jadi kuat. Asalnya suruh pelan ni kan. Tu belum lagi yang dia tidak jujur dengan kita. Dah semayang belum? Dah. Dah. Kita pun tak nampak masa bila ni kan. Tak tahu lah, mungkin kita pun dulu pernah buat macam tu kot. Allahu'alam lah. Saya lah kot, pernah juga aku buat dulu kan. Nak boleh lekat, nak boleh ni. Sebab tu beruntung, syukur banyak-banyak kalau anak-anak kita dia sama masuk waktu kan, dia terus semayang. Ataupun dia perjalanan dengan kita, jalan dengan kita, dah masuk waktu, dia kata, ayah tak berhenti semayang dulu. Kalau dapat macam tu, syukur banyak-banyak. Belanja dia makan. Tu. Sebab bukan mudah. Nak boleh macam tu. Nak mendidik anak semayang. Itu yang depan mata kita. Yang kita bimbang, dia dah bukan belah-belah tahun, dah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun pun masih tak selesai masalah solat lagi. Macam mana kita nak harap dia nak doa kita kan? Jaga semayang, aurat dan sebagainya, mengaji Quran, baca Quran kan kat rumah. Berapa ramai dengan kalangan kita yang ambil berat tentang bacaan Quran anak-anak kita kan. Ada setengah dia tinggal kat sekolah, dia harap kat sekolah je balik rumah dia tak sambut. Kat sekolah cikgu nak jaga 30 orang, 35 orang satu kelas, nak pastikan boleh baca Quran kan. Bukan tugas mudah. Cikgu, ustazah dah buat dah di sekolah, balik tu kita kena sambut. Kalau kita tak boleh kuasai, kalau kita pun tak apa nak yakin nak ajar anak-anak kita, maka hantarlah mana-mana tempat yang boleh. Masa kecil ni lah, masa dah besar, umur dah 30, kita suruh dia mengaji Quran, dia buat tak tahu kan. Kalau dia tak semayang pada umur 30, kau tak semayang ke? Dia macam-macam dah, susah. Nak menentu, nak suruh ni daripada kecil ni. Baik, itu tanggungjawab ayah. Kesolehan itu daripada Allah, sedangkan adab itu daripada para ibu bapa. Wal adabu minal aba. Itu tanggungjawab kita tu.
Ada orang dia meletakkan tanggungjawab dia tu kepada orang lain. Ada tak? Kan? Dia tak buat, dia serah pada orang. Baik, itu hadis yang ke-92 dalam bab 51. Hadis yang ke-93. Hadis marfu', haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la al-Qurashi an Dawud bin Abi Hind an Amir anna Nu'man bin Bashir haddatsahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kadha wa kadha faqala akulla walada nahalta akulla waladaka nahalta qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a qala bala qala fala ila qala Abu Abdullah al-Bukhari laysa ash-shahadah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah atau kama qala hadis sahih. Daripada Amir bahwasanya Nu'man Ibn Bashir telah menceritakan kepadanya bahwasanya bapaknya telah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, yakni ayahnya, telah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminta engkau menjadi saksi bahwasanya aku telah memberi Nu'man itu ini." Dia bagi pada anak dia tu, bagi macam-macam lah barang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah semua anak kamu engkau beri?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu engkau carilah saksi selain aku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau suka jika mereka itu sama dalam berbakti?" Dia telah menjawab, "Bahkan," mana ya. Kemudian Rasulullah telah bersabda, "Jika demikian, jangan, yakni engkau lakukan itu." Maknanya apa? Bagi itu, bagi sama rata, bagi adil dengan anak-anak ni. Anak ramai ni bagi adil lah. Jangan yang ni bagi, yang ni tak bagi. Maksudnya. Sebab apa? Kita nak anak-anak kita semua tu sama-sama berbakti kat kita. Tapi dalam kita nak menjalankan tanggungjawab kita kepada anak-anak tu, kita tak adil. Anak ni kita bagi lebih, kita sayang lebih. Anak ni kita tak bagi dan sebagainya. Yang ni kita beli baju, yang ni kita tak beli. Contoh, kan? Jadi Nabi larang. Jika demikian, jangan engkau lakukan tu, jangan buat macam tu. Kemudian Abu Abdullah al-Bukhari berkata, persaksian dari Nabi bukanlah rukhsah. Dia dalam syarah disebut, mana kita, tanggungjawab kita adalah wajib kita menyamakan pemberian, yakni hibah kepada anak-anak. Wajib kita menyamakan mengikut keadaan ataupun situasi ataupun umur anak-anak kita lah, sesuai. Yang kita tak boleh, yang ini kita bagi, maknanya kita sebut sebagai apa? Kita bias ataupun kita pilih kasih. Pilih kasih yang paling tepat. Pilih kasih. Berlaku tak berlaku dalam keluarga kita? Berlaku dalam sesetengah keadaan berlaku. Anak yang baik, yang pandai sikit, nak apa semua dia bagi. Yang tak berapa nak pandai, dia minta apa macam-macam alasan kita bagi. Kan? Yang bagus, yang kita rasa macam lebih, yang kita perasaan kita lebih sikit kan, disebut je kita beli. Tapi kalau yang ada setengah tu mungkin dia minta apa-apa, kita macam-macam alasan kita tak beli, ataupun kita janji tapi kita tak tunaikan. Ini Nabi larang. Jadi wajib kita menyamakan pemberian kepada anak-anak. Kalau ada anak seorang, dua orang, okey, tak nampak sangat tak? Kalau anak ramai-ramai ni, kadang-kadang berlaku. Yang pandai, yang duduk asrama, yang dapat 8A, kan, disebut je, "Ayah nak kasut ni," kan, dibeli. Tapi yang kurang sikit,
Saya sebut ni saya nampak lah ada dalam berlaku dalam sejarah hidup saya, sejarah keluarga kita, saya nampak benda tu kan. Nampak berlaku dalam keluarga kita lah, berlaku dalam keluarga kita. Mungkin mak ayah kita tak perasan kot, dia tak perasan, dia bukan sengaja. Kadang-kadang benda tu dia tak sengaja, dia berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Dan memang kadang-kadang disebut sini, hati kita ni kadang-kadang cenderung kepada salah seorang anak kita. Dalam ramai tu, hati kita ni ada dekat anak kita yang seorang ni dia lain sikit. Kita nak dapat adil, tengok apa kita kata, sama rata kasih sayang tu, dia susah. Kadang-kadang ada anak-anak kita ni, kita akan rasa macam kesian lebih, sayang lebih. Yang lain tu bukan tak sayang, tapi yang ini ni mungkin lain. Mungkin lain. Ini saya rasa tak tahulah, boleh berlaku dalam diri kita. Sama juga dengan kalau siapa yang ada cucu, dia ada ramai daripada anak ni, tapi dalam ramai cucu tu ada cucu yang dia favourite, yang dia rasa lain. Ada anak cucu tu balik dia biasa, tapi kalau cucu daripada anak ni balik, dia bawa naik kereta, dia bawa pergi beli aiskrim, dia buat sebagainya kan. Berlaku tak berlaku tu? Tak berlaku. Tapi tak tahu lah, pengalaman saya nampak ada benda tu. Ada. Kadang-kadang sampai dia tak pegang pun ni kan. Kecenderungan hati kita tu. Wallahualam. Tapi kita kena adil. Riwayat ni sebut kena adil. Kalau kita tengah sedang berlaku pada diri kita, bila kita baca riwayat ni, hadis sahih ni, kita ubah kan, sebagai muhasabah pada diri kita. Seterusnya bab yang ke-52, bab birrul abi liwalidih, bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anak dia. Dia lebih kurang sama macam apa yang riwayat 50, hadis yang ke-92 tadi lah. Bukan, mana bicara tadi? Bayarham tadi tu, hadis 91 gitu. Okay, bab yang ke-52, bab birrul abi liwalidih, bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Baik, hadis yang ke-94, hadisnya hadis mauquf. Haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib bin Dithar an Ibn Umar qala innama sammahumullahu abrara li'annahum barrul aba'a wal abna' kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwalidika 'alaika haqqan. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, yakni dengan apa nama, orang yang baik. Abrar ni adalah orang yang baik, kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahwasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atas kamu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atas kamu. Okay? Jadi ayah pun ada hak dia terhadap anak-anak, anak-anak pun ada hak dia terhadap ayah. Kalau kita tak tunaikan, sebagai ayah kita tak tunaikan tanggungjawab kita kepada kepada anak-anak kita, macam mana kita nak menuntut hak kita daripada anak-anak kita? Kita tak bagi kasih sayang ke anak-anak kita, kemudian kita minta pula kasih sayang daripada dia. Dia dalam ada Ustaz Fahrul lah sebutnya, kita ni hidup atas muka bumi ni ada dua. Satu peranan, yang kedua hak. Kalau kita melaksanakan peranan kita kan,
kita melaksanakan tanggungjawab kita, kita akan menunaikan hak orang lain. Kalau anak-anak dia melaksanakan peranan dia sebagai seorang anak terhadap mak ayah dia, maka hak mak ayah dia akan tertunai. Boleh mana? Dan kehidupan kita ni macam itulah, peranan dan hak. Sebab tu kalau kita hanya menuntut hak, susah, tak tenang. Yang paling penting kita kena melaksanakan peranan kita. Peranan kita. Apabila kita menunaikan, kita melaksanakan semua peranan kita, maka kita akan menunaikan, kita dapat menjelaskan telah memberikan hak orang lain. Tapi kalau kita tak menunaikan peranan kita, macam mana kita nak? Kita tak dapatlah melaksanakan hak orang lain. Peranan kita sebagai mak ayah, peranan kita sebagai suami, isteri dan sebagainya. Dan kalau kita tunaikan, insya-Allah hak orang lain akan tertunai. Kebanyakan daripada kita ni mungkin dia banyak nak hak dia. Aku nak ni, aku balik, aku nak ni. Tapi kita tak menunaikan peranan kita. Kita hanya menuntut hak saja. Bila berlaku macam tu, dia tidak menjadi suatu situasi yang baik, suatu yang harmoni. Kan dalam rumah tangga pun sama lah. Kalau isteri hanya menuntutkan hak dia je, nak ni. Tapi pada masa yang sama dia tidak berperanan sebagai seorang isteri. Ini tak jadi ya. Sama juga. Kalau suami hanya menuntut hak dia saja, tapi dia tidak melaksanakan peranan dia sebagai seorang suami, maka tidak akan jumpa suasana ataupun situasi yang tidak baik, tidak harmoni. Maka riwayat ini sebut, kita kena pastikan kan hak anak-anak kita tu tertunai. Baik, hadis bab yang ke-53. Bab man la yarhamu la yurham. Dalam ni ada 5 hadis. Okey, bab pada menyatakan siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Hadis yang ke-95, haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu wala yurham. Sama macam riwayat tadi. Riwayat yang lain tapi maksudnya sama dengan hadis yang ke-91 tadi. Daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Ini dia punya orang kata apa? Fitrahnya macam itulah. Kalau kita tak sayang kat orang, macam mana orang nak sayang kita? Kalau kita buat baik dengan orang akan buat baik dengan kita. Itu je. Kalau kita tolong orang akan tolong kita. Kalau tak, orang tu sendiri pun orang lain akan tolong kita. Kalau kita buat jahat dengan orang, kan, siapa orang akan buat jahat dengan kita lah. Kalau kita kasih seseorang, maka kita layak dikasihi. Hadis yang ke-96. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahb wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah tidak mengasihi sesiapa yang tidak mengasihi manusia. Allah tidak mengasihi sesiapa yang tidak mengasihi manusia. Kasih ini seperti mana yang kita sedia maklum, rahim, rahmat. Rahmat tu kasih sayang lah. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Rahman, dan juga Ar-Rahim, kasih yang Maha Pengasih. Kasih sayang tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Allah ni adalah kasih sayang.
Jadi kalau kita kasih kepada manusia, Allah akan kasih kepada kita. Kalau kita sayang kepada manusia, Allah akan sayang kepada kita. Dan satu lagi hadis yang ringkas saya baca, hadis yang ke-97. Wa an Abdah an Abi Khalid bin Qais an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah, siapa yang tidak mengasihi ia akan manusia, maka Allah tidak mengasihinya. Cerita yang sama tapi riwayat yang lain. Jadi sebagai simpulannya, kita dengan manusia ni kita kena berkasih sayang mengikut acuan ajaran yang ditetapkan oleh agama kita. Maknanya ada dalam keadaan-keadaan tertentu kita tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab agama tak benarkan. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk orang yang sayang, mengasihi semua manusia. Mudah-mudahan kita mendapat kasih dan sayang, rahmat, rahim daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, nanti kita akan sambunglah. Hadis yang selepas itu pun cerita benda yang sama aja. Nanti kita akan sambung 54 bab Ar-Rahmah mi'atu juz. Bab menyatakan rahmat itu 100 bahagian. Ada sebut ada 100 kan. Jadi dia sebut ada satu je yang dapat ni. Satu tu pun sangat banyak. Rahmat Allah ni sangat luas. Itu pada tempatnya. Betul? Yalah. Ya, betul. Betul. Itu yang sebut tadi. Ikut situasi, itu keadaan anak dia lah. Adil. Kalau anak lelaki kita bagi songkok lah, anak perempuan kita bagi tudung kan. Kalau anak lelaki kita bagi baju Melayu, anak perempuan kita bagi baju kurung. Itu adil. Songkok letak di atas kepala, adil. Letak di kaki, dia tak adil. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu adil. Terima kasih. Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang tu, dan semua tentang daripada diri sendiri. Mudah-mudahan apa kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang mendengar, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.